Jika kita lihat statistik semalam COVID-19, 11 daripada 21 kluster yang dicatatkan semalam membabitkan kluster tempat kerja. Ini merupakan satu perkara yang sangat serius, malah menjadi satu permasalahan apabila terdapatnya kluster-kluster ini yang mengakibatkan jumlah pesakit COVID-19 yang sangat tinggi, terutamanya bagi negeri Selangor, di mana 90% sebenarnya hadir daripada kluster tempat kerja. Oleh itu, satu langkah proaktif sebenarnya perlu diambil bagi menangani masalah ini. Namun Selangor bukanlah satu-satunya negeri yang mempunyai industri yang banyak. Kita ada negeri-negeri lain seperti Pulau Pinang, Kedah yang juga mempunyai kawasan perindustrian, namun kita tidak melihat jumlah bilangan kluster yang tinggi di negeri-negeri itu. Jadi kenapa di Selangor keadaannya begitu dan bagaimana solusi yang bakal dibentangkan oleh MITI? Kita bersama dengan tetamu kita yang telah pun bersedia untuk memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan PIKAS, satu langkah pragmatik untuk menangani pandemik COVID-19. Datuk Seri Nur Azman Ayub yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Industri di Kementerian MITI. Terima kasih kerana bersama kami, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, bagaimana sebenarnya Datuk melihat keadaan dan juga situasi terkini, terutamanya dalam subsektor pembuatan khususnya? Sebenarnya bagi pandangan saya, dari perspektif MITI, dari segi penularan COVID-19 ini sebenarnya telah menular di kalangan masyarakat kita. Oleh demikian, kalau kita lihat kepada statistik dari Kementerian Kesihatan sendiri itu menyatakan bahawa dari segi jangkitan penularan COVID-19 sebenarnya yang banyak berlaku ni adalah di kalangan masyarakat itu sendiri, iaitu secara sporadik, di mana kita tidak tahu punca dia sama ada di tempat kerja, mungkin di kediaman ataupun di tempat-tempat yang dikunjungi oleh individu terbabit. Kalau kita melihat kepada dari segi kluster kerja contohnya, banyak yang telah dikatakan mengenai statistik jangkitan kes COVID-19 ini secara harian, di mana saban hari kita disajikan dengan statistik mengatakan bahawa terdapat banyak kes ataupun kluster yang berpunca di kluster kerja. Tetapi kalau kita lihat, kita meneliti dengan lebih mendalam, sekiranya kita ambil contoh, katakanlah ada 100 kluster kes positif COVID-19. Daripada 100 kluster tersebut, kemungkinan dikatakan bahawa 40 dari kluster tersebut adalah kluster kilang. Jadi kalau kita berhenti di setakat di situ, memanglah kalau 40 daripada 100 kluster bermaksud hampir 40% kluster kilang ataupun kluster pembuatan ini menyumbang kepada penularan kes COVID-19. Tetapi sekiranya kita pergi one step forward, kita meneliti dengan lebih mendalam. Contohnya daripada 100 kluster tersebut yang menyumbang kepada 1000 kes contohnya, dan daripada 1000 kes tersebut mungkin hanya 100 kes sahaja yang berpunca daripada kluster sektor pembuatan. Ini bermaksud bahawa hanya 10% sahaja daripada jumlah kes tersebut yang berpunca dalam kluster sektor pembuatan. Dan pada masa yang sama juga, saya juga ingin menyatakan di sini bahawa kenapakah dari segi statistik kita nampak seringkali ditimbulkan mengenai kluster kerja, khususnya kluster pembuatan. Ini adalah kerana pihak MITI kita mengambil tanggungjawab untuk menyokong usaha Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan COVID-19 ini dengan menggesa syarikat-syarikat dalam sektor pembuatan ini untuk sentiasa melakukan ujian saringan COVID-19 ke atas pekerja-pekerja mereka. Sebagai contoh, saya bagi contoh, tempoh hari yang lepas saya ada berbincang ataupun mengadakan perbincangan dengan sebuah syarikat dalam sektor elektronik. Mereka melakukan ujian saringan kesihatan RTK antigen ke atas kesemua pekerja mereka yang berjumlah hampir 5,000 orang bagi 6 minggu yang lepas. Dan jumlah yang dibelanjakan hampir 4 juta ringgit. Jadi ini bukan salah satu orang kata usaha yang dilaksanakan oleh pemain-pemain industri ataupun syarikat-syarikat dalam sektor pembuatan bagi menyokong usaha Kementerian Kesihatan khususnya kerajaan dalam membendung penularan COVID-19 di kalangan masyarakat kita. Baik, Datuk, mungkin kita boleh berikan sedikit penerangan berkaitan dengan PIKAS dan bagaimana ia dikatakan akan mampu untuk membantu dalam usaha mengurangkan jumlah bilangan kluster, terutama sekali kluster yang dikaitkan dengan sektor pembuatan. Silakan. Terima kasih. PIKAS ni bukan kita panggil sebagai program imunisasi industri COVID-19. Kerjasama awam swasta yang merupakan fasa keempat daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita lancarkan bagi membantu kerajaan menyegerakan proses imunisasi bagi rakyat
PIKAS ini merupakan satu program yang timbul hasil daripada sesi libat urus MITI dengan pihak industri beberapa bulan yang lepas, di mana pihak industri menawarkan bantuan mereka untuk bersama-sama kerajaan bagi mempertingkatkan imunisasi kepada rakyat, khususnya di kalangan tenaga kerja. Jadi dalam PIKAS ini, apa yang berlaku ialah kerajaan telah memberikan komitmen untuk membekalkan vaksin secara percuma, dan di pihak swasta pula mereka menawarkan sumber mereka, iaitu lokasi-lokasi tertentu seperti pusat-pusat konvensyen, hotel, malah kawasan kilang mereka untuk dijadikan lokasi sebagai pusat pemberian vaksin. Dan pihak swasta juga akan menanggung segala perbelanjaan dalam menyediakan pusat pemberian vaksin tersebut, termasuk perkhidmatan pengamal pembenaran swasta serta anggota keselamatan. Jadi dalam hal ini, kalau kita tengok sasaran kerajaan untuk mewujudkan kelompok immunity, kelompok ataupun herd immunity, kalau kita ambil secara peratusnya, hampir 70% daripada jumlah rakyat Malaysia, maka jumlah ini adalah merangkumi dalam 22 juta warga ataupun rakyat Malaysia. Dan sekiranya kita lihat kepada statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia setakat suku tahun pertama tahun ini, hampir 2.24 juta pekerja adalah berada dalam sektor pembuatan itu sahaja. Maka sekiranya kesemua pekerja-pekerja ini dapat diberikan imunisasi di bawah PIKAS, maka kita boleh katakan bahawa PIKAS telah berjaya menyumbang hampir 10% dari sasaran kerajaan untuk mewujudkan herd immunity di kalangan rakyat ataupun warga Malaysia. Datuk, adakah ini secara tidak langsung bererti bahawa semua pekerja dalam sektor pembuatan kini diwajibkan untuk mengambil vaksin? Dalam hal ini, pendekatan kerajaan adalah masih, iaitu pengambilan vaksin ini adalah secara sukarela. Tetapi pihak MITI, kami sentiasa menggalakkan kedua-dua pihak majikan ataupun syarikat dengan pihak pekerja ini untuk mengambil imunisasi. Atas sebab kerana sekiranya mereka ini telah diberikan imunisasi penuh, maka kerajaan akan mempertimbangkan untuk membolehkan syarikat-syarikat ini beroperasi pada kapasiti penuh. Malah di segi pihak pekerja pula, mereka boleh kembali bekerja dalam keadaan selamat daripada jangkitan COVID-19. Bukan saja untuk diri mereka sendiri, tetapi apabila mereka kembali ke rumah kediaman mereka bersama ahli keluarga, saya yakin ahli keluarga mereka juga berasa yakin bahawa setelah diberikan imunisasi penuh ini, maka pekerja-pekerja ini yang bukan ahli keluarga terdekat mereka ini akan terselamat dari jangkitan COVID-19, insya-Allah. Sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu sehingga 3 Julai 2021, jumlah pekerja yang telah mendaftar ialah sebanyak 676,544, manakala jumlah syarikat yang telah berdaftar pula ialah sebanyak 4,601. Bagaimana Datuk melihat perkembangan ini, satu perkembangan yang positif, dan sebenarnya apakah harapan dan juga sasaran oleh pihak MITI sendiri? Terima kasih. Sebenarnya ini merupakan satu perkembangan yang amat positif kerana PIKAS ini baru dilancarkan pada 16 Jun yang lepas, di mana kita melancarkan PIKAS ini dengan melakukan pilot program, iaitu program berintis di 3 kawasan, iaitu di syarikat Texas Instrument yang berada di Ulu Klang, di Petronas Pengerang, dan juga di satu lokasi iaitu di Bukit Jawi di Pulau Pinang yang melibatkan hampir 21 syarikat. Jadi keseluruhannya 23 syarikat telah melaksanakan program imunisasi di bawah PIKAS ini sejak 16 Jun, dan kemudiannya pada 28 Jun kita ada 3 lagi pusat pemberian vaksin yang kita namakan sebagai Common PPV ataupun pusat pemberian vaksin secara guna sama yang juga turut telah dilancarkan. Dan pada 5 Julai baru ini juga 4 lagi pusat pemberian vaksin telah pun dilancarkan secara keseluruhannya, dan banyak lagi pusat-pusat pemberian vaksin ini telah pun dikenal pasti dan akan mula beroperasi. Untuk makluman, kita telah mengenal pasti hampir 60 pusat pemberian vaksin di seluruh negara, merangkumi pusat pemberian vaksin secara guna sama dan juga pusat pemberian vaksin yang didirikan oleh pihak syarikat di kawasan kilang masing-masing. Dan setakat hari ini, sejak 16 Jun, kita telah berjaya memberikan imunisasi kepada hampir 35,000 pekerja, iaitu hampir 98% daripada mereka yang telah mendaftar
sebelum ini. Ya, dan apa yang telah ditekankan tadi iaitu hampir 4,060 syarikat telah pun melakukan pendaftaran melibatkan 676,000, di mana pihak MITI di sini kami sedang giat orang kata memproseskan pendaftaran bagi pekerja-pekerja ini dengan bantuan daripada pihak Kementerian Kesihatan bagi membolehkan mereka ni diberikan imunisasi dalam tempoh yang singkat. Dan di sini juga saya ingin menekankan bahawa pendekatan PIKAS ni agak berbeza dengan program PIK yang kini juga sedang dilaksanakan. Iaitu program PIKAS ini dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama sekali adalah menggunakan PPB secara bersama, iaitu pusat-pusat convention ataupun hotel yang kita pasti. Dan pendekatan kedua pula adalah menerusi pusat penerimaan vaksin yang didirikan di kilang syarikat masing-masing. Di mana tujuan utama adalah untuk memberikan imunisasi kepada pekerja syarikat tersebut. Tetapi yang menarik ni ialah terdapat majikan ini yang bersedia untuk membukakan pusat penerimaan vaksin di kawasan kilang masing-masing kepada syarikat-syarikat di kawasan setempat. Malah terdapat cadangan bahawa setelah selesainya imunisasi diberikan kepada pekerja-pekerja ini, mereka mencadangkan supaya kerajaan turut memberikan peluang kepada ahli-ahli keluarga pekerja terbabit untuk mendapatkan imunisasi di bawah program yang sama. Datuk Sri, mungkin kita juga boleh perhalusi apakah terma dan syarat yang perlu diketahui oleh pihak majikan dan juga para pekerja yang ingin berdaftar bagi program PIKAS ini. Silakan Datuk Sri. Pertama sekali, di pihak pekerja kami menyarankan bahawa mana-mana pekerja yang ingin mendaftarkan diri di program ini, mereka seharusnya berdaftar terlebih dahulu dengan MySejahtera, sama ada melalui telefon pintar ataupun melalui lawan web. Ini untuk memastikan bahawa hanya pekerja yang betul-betul ingin diberikan imunisasi akan berdaftar di bawah program ini. Di sebelah pihak majikan pula, untuk maklumannya, sebelum pihak MITI meluluskan permohonan mana-mana syarikat untuk menyertai program ini, pihak syarikat atau pihak majikan harus menandatangani satu terma dan satu perjanjian yang mengikuti terma dan syarat di bawah program ini, di mana antara terma dan syarat di bawah perjanjian ini adalah pihak majikan harus menanggung segala kos pentadbiran vaksin. Bukan kos vaksin tersebut, sebab kos vaksin adalah diberikan secara percuma oleh kerajaan, tetapi kos ini merangkumi dari segi penggunaan pusat penerimaan vaksin, di mana saya nyatakan tadi adalah disediakan oleh pihak swasta. Jadi pihak majikan hanya perlu menanggung kos pentadbiran vaksin, yang mana pihak MITI telah pun mengadakan rundingan dan mencapai persetujuan dengan pusat-pusat penerimaan vaksin guna sama ini, di mana mereka hanya mengenakan kos sebanyak RM45 untuk satu dos. RM45 satu dos. Jadi kalau melibatkan dua dos, RM90 untuk satu pekerja. Jadi pihak syarikat perlu menanggung kos tersebut. Itu bukan terma pertama atau syarat pertama. Dan yang terma kedua pula yang ingin saya memberikan penekanan di sini adalah pihak majikan tidak dibenarkan untuk memotong gaji pekerja bagi memindahkan kos tersebut kepada pekerja, walaupun pekerja tersebut telah meninggalkan organisasi tersebut untuk apa-apa sebablah sebelum mendapat imunisasi penuh. Jadi ini merupakan antara terma dan syarat yang pihak majikan perlu patuhi, dan mereka perlu menandatangani perjanjian tersebut semasa mengemukakan permohonan kepada pihak MITI. Ini adalah satu program fast track, Datuk, di mana Datuk Sri, di mana mereka yang mohon akan membolehkan para pekerja mereka digerakkan terlebih dahulu untuk menerima vaksin disebabkan oleh risiko kepada sektor pembuatan. Begitu Datuk Sri. Dalam hal ini, setelah mengadakan perbincangan dengan Kementerian Kesihatan dan juga pihak MOSTI, iaitu yang selaku pihak CITF, iaitu COVID-19 Immunization Task Force, PIKAS pada masa ini menumpukan kepada kawasan-kawasan ataupun negeri-negeri yang dikategorikan sebagai zon merah, khusus ni di Kuala Lumpur, di Selangor, terutama di negeri Selangor yang kini berada di bawah PKPD. Selain daripada juga di negeri-negeri lain seperti negeri Johor dan juga Pulau Pinang, sebab tujuan utama dia adalah untuk mengurangkan jangkitan kes COVID-19 di negeri-negeri ataupun di kawasan-kawasan terbabit. Selain daripada itu juga, pihak MITI juga menumpukan usaha ini kepada sektor-sektor tertentu, terutamanya yang melibatkan tenaga kerja ataupun tenaga buruh yang ramai. Sebagai contoh, sektor electrical dan elektronik, sektor pembuatan sarung tangan getah, sektor perabot,
sektor pemprosesan makanan dan sebagainya. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami memberi penerangan berkaitan dengan PIKAS dan juga kami harapkan dengan program ini kita akan dapat menambah baik jumlah bilangan para pekerja yang telah menerima imunisasi penuh. Terima kasih Datuk Seri sekali lagi kerana sudi bersama kami pagi ini.